Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 7 Disember. Proses penamaan calon di 82 pusat penamaan dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 malam berjalan lancar dan dalam keadaan terkawal selain menyaksikan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak polis termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sepanjang tempoh pilihan raya ini berlangsung. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Kontingen Sarawak, Superintendent Alexan Nagacabu ketika ditanya pemberita RTM memberitahu kesemua parti politik serta penyokong mereka semasa proses penamaan calon telah mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Didapati bahawa pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penamaan calon ini telah mematuhi semua SOP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak SPR. Kerana kalau mengikut SOP yang dikeluarkan oleh pihak SPR, kehadiran penyokong dan perarakan untuk mengiringi calon adalah tidak dibenarkan. Maka perkara ini telah dipatuhi sepenuhnya oleh pihak yang terlibat. Sementara itu, pihak polis juga tidak menerima sebarang laporan atau mengeluarkan kompaun berkaitan salah laku maupun pelanggaran SOP oleh mana-mana pihak. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual RTM dalam slot berita wilayah Sarawak semalam di Pusat Media Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak Kuching. Sebanyak 5 bilik gerakan ditubuhkan di Sarawak bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerusi kenyataan media memaklumkan kesemua bilik gerakan tersebut beroperasi 24 jam sepanjang tempoh PRU Dun Sarawak. Kelima-lima bilik gerakan berkenaan terletak di Pejabat SPRM Sarawak di Kuching serta Pejabat SPRM Cawangan Sibu, Miri, Bintulu dan Limbang. Kenyataan tersebut turut memaklumkan orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan rasuah dan salah guna kuasa menerusi email aduan prnsarawak@sprm.gov.my. Dalam pada itu, SPRM turut mengingatkan calon dan parti politik yang bertanding supaya tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya selaras dengan Akta SPRM 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Pindaan 2012. Menang dengan bergaya tetapi sihat. Demikian harapan calon gabungan Parti Sarawak GPS di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Hasrat beliau itu merujuk kepada perjalanan kempen selama 12 hari dalam memasti kemenangan di Dun tersebut. Namun pada masa sama, tiada berlakunya penularan dan peningkatan kes COVID-19. Katanya semua pihak harus bertanggungjawab dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Saya akan memberitahu pada pengundi penyokong-penyokong saya dalam kita berusaha sedaya upaya mendapat undi penyokong merayu sokongan kepada rakyat, kita mesti juga mengikut SOP-SOP yang ditentukan. Kerana akhirnya kesihatan adalah penting. Dalam kita menang, kita mesti sihat. Beliau dilihat mempunyai pengaruh cukup kuat bagi mempertahan Dun Bukit Saban, namun menyatakan sekiranya beliau kuat, sudah tentu tiada calon yang akan bertanding menentangnya. Then they shouldn't come and contest at all if I'm heavyweight. For us, we take election very serious. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan tidak sama sekali memandang rendah pihak lawan. Sementara itu, calon Parti Keadilan Rakyat PKR Mikhail Matthew Abdullah memberitahu PKR ada strategi mereka sendiri dalam PRU Dun Sarawak, namun tetap mengakui masalah liputan telekomunikasi memberi cabaran besar sepanjang tempoh berkempen ini. Di kawasan Dun Bukit Saban ni, konektiviti ataupun liputan internet agak kurang memuaskan. Jadi agak tidak membantu kalau kita gunakan media sosial, amat tidak membantu. Selain Mikhail, Dato' Amar Douglas turut ditentang calon Parti Sarawak Bersatu dalam pertandingan 3 penjuru di Dun Bukit Saban.
Bagi kerusi N21 terbeduk pula menyaksikan pertandingan 5 penjuru. Kerusi itu sebelum ini disandang oleh Dato' Amar Michael Maninjawong selama 5 penggal dan kali ini calon muka baharu iaitu anak jati terbeduk Dr. Simon Sinang Bada akan bertanding mewakili gabungan Parti Sarawak GPS. 4 lagi calon yang turut bertanding iaitu calon dari Parti Keadilan Rakyat PKR diwakili senior WM Red, Parti Sarawak Bersatu PSB diwakili calon Raymond Achen dan Jonathan Lantik bertanding mewakili Parti Bumi Kenyalang PBK. Turut bertanding seorang calon bebas iaitu Roland Bangu. Kerusi N21 terbeduk ini yang berampiran dengan sempadan Sarawak dan Indonesia mempunyai 12,029 pengundi berdaftar dengan 6 daerah mengundi. Sementara itu, kerusi Dun Senadin yang disandang Datuk Seri Lee Kim Shin sejak 1996 menyaksikan pertandingan 5 penjuru pada PRU Dun Sarawak ke-12. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Senadin, Monica Lenya mengumumkan calon-calon yang bertanding di Dun tersebut iaitu Datuk Seri Lee Kim Shin mewakili GPS, Marcus Hugo Matu Lejau, seorang bekas pengetua sekolah calon DAP, sementara Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru diwakili oleh Presidennya Bobby William. Calon PBK pula ialah Ngieng Sheng Chung dan calon PSB Susan Lee Seha, serta pencalonan seorang calon bebas ditolak kerana penyokong dan pencadang beliau bukan pengundi di Dun Senadin. Kita menerima 6 pencalonan sebenarnya daripada semua parti yang telah diumumkan tadi. Jadi seorang calon yang telah ditolak daripada bebas. Kita menolak disebabkan oleh penyokong dan pencadangnya adalah bukan daripada pengundi daripada N75 Senadin. Beliau ditemui pemerintah selepas pengumuman rasmi nama calon Dun N75 Senadin di Dewan Interim Institut Latihan Perindustrian Miri. Dalam pada itu, Monica turut memaklumkan secara keseluruhannya proses penamaan calon bagi Dun Senadin berjalan lancar. Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N09 Padungan menyaksikan pertembungan 4 penjuru bagi pilihan raya umum PRU Dun Sarawak ke-12. Ia membabitkan calon gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Wee Hong Seng yang merupakan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Beliau ditentang oleh pengurusi DAP Sarawak Chong Chien Jen dari Parti Tindakan Demokratik DAP. Turut bertanding merebut kerusi itu ialah calon Parti Bumi Kenyalang PBK Raymond Tong EU dan Parti Aspirasi Sulina. Sementara itu, bagi kerusi N10 Pending turut menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara calon GPS Milton Foo, calon dari DAP Violet Yong, Parti Sarawak Bersatu Tan Kee Hock dan Parti Keadilan Rakyat PKR Teo Kwang Kim. Sementara itu, penyandang kerusi Dun N58 Balingian Abdul Yaakob Arbi dari gabungan Parti Sarawak GPS ditentang 2 calon tempatan Abdul Jalil Bujang PKR dan Yusuf Abdul Rahman PSB. Abdul Yaakob Arbi, 62 tahun, anak tempatan Balingian merupakan penyandang kerusi tersebut, yakin usaha berterusan menerusi kerajaan gabungan Parti Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan terus diterima rakyat. Juga untuk kali ini telah mencalonkan saya semula. Jadi dalam masa 3 tahun, Abang Jo telah berjaya mengemudikan bahtera GPS kita. Abdul Yaakob akan ditentang 2 calon tempatan iaitu Yusuf Abdul Rahman, Wakil Parti Sarawak Bersatu dan Abdul Jalil Bujang, Wakil Parti Keadilan Rakyat PKR. Saya sangat-sangat terharu dengan kepercayaan pucuk pimpinan dan semua ahli-ahli di peringkat akar umbi yang menyokong pencalonan saya. Dun Balingian mempunyai 8,704 pengundi dan 25 pusat mengundi biasa, sebuah pusat undi awal dan sebuah pasukan undi pos. Dalam perkembangan lain, menyedari kepentingan menjaga prosedur operasi standard SOP COVID-19, calon gabungan Parti Sarawak bagi kerusi Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hibni, mengambil langkah berjaga-jaga. Ujarnya, meskipun kes di Sarawak agak stabil, beliau tetap memilih untuk tidak mengadakan kempen secara bersemuka. Apa jualah jenis media sosial yang kita boleh gunakan. Dan untuk saya sendiri, kita hanya dibenarkan untuk berada di dalam kenderaan di kampung dan menggunakan loudspeaker.
Dr. Hazlan ditemui RTM menjelaskan perkara tersebut di Kuching. Di Dewan Undangan Negeri Dun Baleh, tiada borang pencalonan ditolak menyaksikan pertandingan 4 penjuru berlaku melibatkan calon Gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Bumi Kenyalang PBK dan Parti Sarawak Bersatu PSB. Pengumuman rasmi bagi calon-calon yang bertanding di Dun Baleh dibuat sekitar pukul 10.50 pagi. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya DUN N64 Baleh adalah seperti yang berikut mengikut susunan dalam kertas undi. Pertama, Nicholas Budi Anak Jantai dari Parti GPS. Kedua, Kenneth Usang Jos dari Parti DAP. Ketiga, Sukarno Layau dari Parti BBK. Keempat, Ko Anak Kubur dari Parti PSB. GPS meletakkan calon muka baharu iaitu Nicholas Kudi Jantai Masing yang merupakan setiausaha politik kepada Ketua Menteri dan Ketua Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS bahagian Baleh. DAP mula diwakili Kenneth Usang George yang menyerahkan kertas pencalonannya berpukul 9.02 pagi. Sementara itu, PBK mencalonkan Irwan Iskandar Sukarno Abdullah dan PSB meletakkan Koh Kumbong sebagai calon parti tersebut seorang pesara kerajaan. Sebelum ini, Dun Baleh disandang oleh mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing dan pada PRU Dun Sarawak ke-11, mendiang telah memenangi kerusi itu dengan majoriti 4,843 undi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak akan menetapkan waktu operasi pada hujung minggu baharu. Menurut surat hebahan dari JPJ Negeri, arahan ini berkuat kuasa selama 6 hari bermula 26 hingga 31 Disember 2021. Masa operasi baharu yang ditetapkan adalah bermula pukul 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Ia melibatkan pejabat JPJ di Kuching, Bintulu, Miri, Serian, Seri Aman dan Sibu. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus ke Unit Keselamatan Jalan Raya dan Korporat JPJ Negeri Sarawak di talian 082 373 000. Sekian berita pagi Sarawak edisi 7 Disember. Terus patuh SOP bagi mengurang risiko penularan virus COVID-19 dengan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal meskipun dalam tempoh kempen PRU Dun Sarawak. #KamiMilih. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum.